Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hari ini kita masuk kepada ayat yang masih membicarakan tentang at-taqwa, yaitu pada surah Al-Hujurat. Surah ini terdapat pada juzuk yang 26. Suratul Hujurat, surah bilik-bilik. Al-Hujrah satu bilik, Al-Hujurat banyak bilik. Kerana ada perkataan innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Ayat tentang golongan yang memanggil Nabi SAW daripada belakang bilik-bilik yang terdapat di rumah baginda. Dan kalau kita mengaji dalam bab surah-surah yang disunatkan kita baca dalam sembahyang, ada surah yang dinamakan sebagai Qisarul Mufassal, ada surah yang dinamakan sebagai Awsatul Mufassal, ada surah yang dinamakan sebagai surah Tiwalul Mufassal. Surah Mufassal mana surah yang ada banyak pemisah, ada banyak ayat yang pendek-pendek. Tiwalul Mufassal ini surah yang digalakkan baca pada sembahyang subuh. Dan Tiwalul Mufassal itu bermula daripada suratul Hujurat pada juzuk 26 dan berakhir pada juzuk 29. Surah yang terakhir pada juzuk 29. Juzuk 30 Amma Yatasa'alun. Surah terakhir pada juzuk 29 ialah surah Al-Mursalat. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا إلى آخر السورة. Jadi surah Tiwalul Mufassal, surah yang banyak ayat, yang pendek-pendek tetapi agak panjang daripada surah yang lain, bermula pada juzuk 26 dan berakhir pada juzuk 29 pada surah Al-Mursalat. 26, 27, 28, 29, 3 juzuk lebih yang sunat dibaca dalam sembahyang subuh. Tapi kalau baca betul panjang. Sementara surah yang dikenali sebagai sederhana, Awsatul Mufassal, bermula daripada Amma Yatasa'alun, bermula daripada suratul Naba dan berakhir pada suratul Lail. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla sampai habis. Yang ketiga surah Qisarul Mufassal, surah yang pendek-pendek, yang banyak ayat. Surah yang pendek ini bermula daripada Wadduha, suratul Duha, kemudian Alam Nashrah sampai habis Al-Quran, sampai suratul Nas.
Surah-surah ini sunat dibaca dalam sembahyang maghrib. Jadi sembahyang maghrib sama ada pilih mana-mana surah yang bermula daripada Ad-Duha sampai surah An-Nas. Elok dibaca pada sembahyang maghrib surah-surah yang tak terkeluar daripada surah Ad-Duha sehingga surah An-Nas. Yang kedua, kalau boleh baca surah yang kembang-kembang. Itu dalam sebahagian kitab fiqh nanti kita akan jumpa. Sembahyang baca surah yang kembang-kembang. Wadduha rakaat pertama, alam nashrah rakaat kedua. Begitulah seterusnya. Kalau rakaat pertama alhaakum takasur, rakaat kedua wal asri. Kalau rakaat pertama wailul likulli humazatil lumazah, rakaat kedua alam tarakai. Kalau rakaat pertama alam tarakai, rakaat kedua li ila fi Quraisy. Begitulah seterusnya, mengikut susunan yang sedia ada dalam Al-Quran. Baik, suratul Hujurat ini ayat yang pertama Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan kamu semua mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ayat ini diturunkan berkenaan dengan salah seorang sahabat. Ayat ini diturunkan ketika mana seorang sahabat bertengkar dengan seorang sahabat yang lain tentang nak melantik pemimpin ketua di kalangan Al-Aqra' ibn Habis ataupun Al-Qa'qa' ibn Ma'bad. Maka turun ayat ini menjelaskan jangan mendahului Allah dan Rasul. Tetapi kaidah ulama menyatakan bahawasanya al-ibratu bi'umumil lafzi wa al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab, la bi khususis sabab. Ibarat yang dipakai itu menurut umum lafaz itu, bukan menurut khususnya sebab turun Al-Quran. Jadi lafaz menyatakan secara umum jangan kita mendahului Allah dan Rasul. Orang beriman mesti mengambil berat terhadap perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nak buat sesuatu perkara, rujuk dulu kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW melalui penjelasan ulama-ulama yang mu'tabar. Jangan kita pandai-pandai menetapkan suatu hukuman sebelum kita merujuk kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, ataupun sebelum kita merujuk kepada fatwa ulama berkenaan dengan isu-isu tertentu. Yang pertama Allah panggil wahai orang beriman. Orang yang beriman disebut dalam surah ini sebanyak 5 kali. Ya ayyuhalladzina amanu diulang sebanyak 5 kali. Kerana walaupun dia hanya memiliki 18 ayat, surah ini surah yang ke-49, diturunkan di Madinah, berjumlah 18 ayat. Tapi Allah mulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu ni 5 kali, kerana mengambil berat dengan keadaan orang yang beriman pada perintah-perintah dan larangan Allah. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu itu seperti panggilan Sayyidina Luqman kepada anaknya, ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Ulang banyak kali dalam surah Luqman, kerana mengambil berat terhadap apa yang nak disampaikan kepada anaknya itu. Maka begitu juga dalam surah ini, wahai orang-orang yang beriman,
Ya ayuhan nas ada sekali. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum 'indallahi atqakum. Itu kita akan jumpa ya ayuhan nas. Tapi yang banyaknya ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ayat Quran yang turun di Mekah, di Madinah ni biasanya dipanggil wahai orang beriman. Kalau di Mekah ya ayyuhan nas. Situ ada orang seruan kepada orang beriman, kepada orang kafir. Tapi di Madinah biasanya ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, jangan kamu semua mendahului sama ada di sudut kata-kata atau perbuatan baina yadayillahi wa rasulih, di hadapan Allah dan Rasulnya, yakni tanpa izin Allah dan Rasul. Jangan kamu menetapkan ni hukum dah halal, ni hukum dah haram, tanpa kamu merujuk kepada panduan Allah dan Rasul. Jangan menghukum menurut pemikiran kamu yang cetek, tetapi hukumlah menurut apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Ada ulama menyatakan di antara sebab turun ayat ini, ada di kalangan para sahabat yang menyembelih binatang korban sebelum Rasulullah SAW pernah sembelih, ataupun sebelum Nabi SAW menyatakan boleh sembelih, iaitu dia sembelih sebelum raya, sebelum sembahyang raya. Maka Nabi SAW suruh mengulang sembelihan itu. Baginda bersabda, man dhabaha qabla as-salati fa innama huwa lahmun ajjalahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'. Barang siapa yang sembelih binatang korban sebelum sembahyang raya, maka ia hanya sejenis daging yang ia segerakan untuk keluarganya saja, dia tidak termasuk di dalam ibadat korban. Kerana Allah dan Rasul menetapkan daging korban, binatang sembelihan boleh menjadi korban apabila masuk waktu, dan masuk waktunya selepas sembahyang raya dan khutbah yang ringkas. Jadi kalau sembahyang raya pukul 9 pagi, dia pergi sembelih pukul 7 pagi, maka yang tu jadi sedekah biasa, jadi daging yang dimakan sahaja, tak jadi ibadat, kerana perbuatan itu mendahului ketetapan Allah dan Rasul. Allah dah tetap sedemikian. Ada riwayat yang lain, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyatakan larangan berpuasa pada hari Syak. Jangan kamu berpuasa sebelum Nabi kamu berpuasa. Nabi kamu akan berpuasa pada hari pertama Ramadan, bukan hari Syak. Ini juga satu riwayat. Imam Ad-Dhahhak berkata umum pada bab peperangan dan segala syariat agama Allah. Inilah yang lebih utama. Jadi pendapat ketiga ni lebih jelas kepada seluruh perkara, seluruh syariat Allah. Dalam bab perang tak boleh mendahului Allah dan Rasul, dan segala syariat Allah tak boleh mendahului Allah dan Rasul. Ay la taqta'u amran dunallahi wa rasulih. Jangan kamu memutuskan satu perkara tanpa kamu merujuk kepada Allah dan Rasulnya. Rujuk kepada Allah, yakni rujuk kepada Quran, rujuk kepada Rasul, yakni rujuk kepada sunnah. Kalau kamu tak mampu nak rujuk kepada Quran sunnah kerana kamu orang biasa, maka rujuklah kepada pendapat-pendapat yang telah diutarakan oleh alim ulama warasatul anbiya. Jadi kita nak buat satu perkara kena tanya alim ulama. Kita dapat anak nak buat nama apa, tanya alim ulama. Kita nak buat kekah umur berapa tahun, kena tanya alim ulama. Kita nak buat apa pun rujuk kepada alim ulama, kerana Allah menyatakan jangan mendahului Allah dan Rasul. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah innallaha sami'un alimun. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, yakni kepada kata-katamu, Maha mengetahui, yakni pada dengan perbuatan kamu.
Sami'un liqaulikum, alimun bifi'likum, kata dalam kitab tafsir Al-Jalalain. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu semua kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu ayat pertama dalam surah Al-Hujurat. Ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ulang balik macam yang pertama tadi, ulangan yang kedua. Tadi ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Yani ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu semua mengangkat suara-suara kamu mengatasi suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli, dan jangan kamu mengeraskan baginya kepadanya dalam kata-kata, dalam berkata. Jangan kata jaqah-jaqah, angkat suara, kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kerasnya sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain akan suaranya. Kalau kamu buat lagu tu, antahbata a'malukum, akan terhapus pahala amalan-amalan kamu, wa antum la tash'urun, dalam keadaan kamu tidak sedar. Jadi ayat ini turun kepada orang yang suka angkat suara ketika berbual dengan Nabi SAW. Bila kamu bercakap dengan Rasulullah, kamu beradab, tak perlu jokah-jokah. Apabila kamu bertutur lebih daripada suara Nabi SAW. Wala tajharu lahu bil qaul, tak perlu nyaring ketika kamu berbisik dengannya. Kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kamu menyaringkan suara sesama kamu. Dalam tafsir kata bal duna dzalika ijlalan lah, bahkan bercakaplah rendah daripada suara Nabi SAW kerana membesarkan baginda. Antahbata ay khasyata dzalik, takut terbatal pahala amalan kamu. Ayat ini turun kepada orang yang merendahkan suara mereka ketika berbual dengan Nabi SAW, seperti Abi Bakrin wa Umar wa ghairihima radhiyallahu anhum, kata dalam tafsir Al-Jalalain. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum inda Rasulillah. Jadi orang yang duduk belakang bilik panggil Rasulullah cokah-cokah. Quran kata innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat, sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu daripada belakang bilik, aksaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak cerdik, tak berakal, kerana mereka cokah-cokah Nabi SAW. Maksud dia, apabila kamu nak bercakap, jangan berlebih-lebihan daripada had yang sepatutnya. Naklah kata-katamu itu kurang daripada kata-kata baginda. Dan tafsiran kedua menyatakan, kalau kamu nak bercakap dengan baginda ketika baginda sedang diam, jangan angkat suara seperti mana kamu angkat sesama kamu. Jadi surah ini menceritakan tentang adab-adab yang mulia. Bila bercakap, orang dah dengar, sudah cukup. Cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Diriwayatkan ketika turunnya ayat ini, seorang sahabat bernama Sabitun radhiyallahu anhu duduk di tepi jalan, lalu ia menangis. Maka Ibnu Adi lalu bertanya, ma yubkika ya Thabit, apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Thabit? Kata Thabit, ayat ini aku takut kena ke aku, turun kepada aku. Aku ni suradaqah bila bercakap dengan Nabi SAW. Aku takut terbatal, terhapus pahala amalan aku, dan aku takut aku termasuk dalam ahli neraka. Maka Asim pergi bertemu Rasulullah SAW, dan Thabit terus menerus menangis.
Ni juga disebutkan kisah ini. Last sekali mereka pergi tanya Nabi SAW. Last sekali tanya Rasulullah. Rasulullah kata, ma yubkik, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kata dia, ana sayyitun, aku suqadrah, wa atakhawwafu an takuna hadhihi al-ayah nazalat fiyya, aku takut ayat ini turun pada aku. Maka Nabi SAW bersabda, ama tarda an ta'isha hamidan wa tuqtala syahidan wa tadkhulul jannah, apakah kamu tidak redha bahawa kamu hidup sebagai orang yang terpuji dan kamu bakal mati syahid dan kamu masuk syurga? Dia jawab, aku redha dengan berita gembira daripada Allah dan Rasulnya, aku tidak akan mengangkat suaraku ke atas Rasulullah SAW selama-lamanya. Lalu Allah menurunkan ayat berikutnya, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Ayat ketiga surah Al-Hujurat. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang Allah uji hati mereka untuk bertakwa, bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Jadi tak boleh duduk bising-bising hinyak di sisi Nabi SAW. Ni kata ulama bukan sahaja ketika baginda masih hidup, bahkan sekarang ini ketika baginda sudah wafat. Baginda sudah wafat, kita pergi ziarah maqam baginda. Hadis kata, man zarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati. Sesiapa yang menziarahi aku setelah aku wafat, macam dia ziarahi aku ketika aku masih hidup. Maka ketika zaman Rasulullah SAW masih hidup, sahabat dituntut merendahkan suara, tak boleh bising-bising, tak boleh tolkah-tolkah di sisi Nabi SAW. Maka sekarang pun kalau ada orang berpeluang pergi haji umrah, ziarah maqam Rasulullah SAW, tak boleh hinyak-hinyak, bising-bising. Hendaklah bersopan dan beradab di sisi Nabi SAW. Walaupun Rasulullah sudah wafat, kerana merendahkan suara di sisi Nabi SAW itu adalah salah satu daripada tanda kelakuan yang baik, akhlak yang mulia, yang dipuji oleh Allah di dalam ayat 3 surah Al-Hujurat. Setelah Allah sebut ayat kedua, jangan angkat suara lebih daripada suara Rasulullah. Kalau kamu nyaring seperti mana kamu nyaring sama-sama kamu, dibimbangi akan terbatal, terhapus pahala amalan kamu dalam keadaan kamu tidak sedar. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka inda Rasulillah, di sisi Rasulullah. Contoh siapa orang yang merendahkan suara di sisi Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa, mereka itu Allah telah, orang-orang yang Allah telah uji akan hati mereka untuk bertakwa, untuk menzahirkan takwa daripada mereka. Lahum maghfiratun wa ajrun azim, bagi mereka keampunan dan pahala yang besar, yakni syurga. Lepas tu ayat cerita tentang sekumpulan manusia yang datang pada waktu zuhur. Nabi SAW berada di rumah waktu zuhur, ataupun sebelum zuhur ni waktu qailulah, waktu berehat. Depa mai waktu tak kena termasak, depa panggil dengan berkah, depa jerkah. Maka Allah turunkan ayat ini. Ayat keempat dalam surah Al-Hujurat, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu daripada belakang bilik-bilik yang didiami oleh isteri-isteri Nabi SAW, kebanyakan mereka tidak berakal.
walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Jika mereka bersabar sehingga engkau keluar kepada mereka, itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi surah ini, suratul Hujurat ini dikenali sebagai suratul adab. Surah yang menghimpunkan adab-adab yang mulia, kelakuan-kelakuan yang baik. Namun satu sekali surah ayat yang pertama sekali ajak ke kita nak buat apa pun tak boleh pandai-pandai, melainkan mesti kita mengaji bagi kita reti, kita tahu apakah perbuatan dan kata-kata yang saya nak lakukan ini sudah saya rojok kepada Allah dan Rasul, rojok kepada kitab Allah, kepada sunnah Rasulullah. Tak tahu kitab Allah dan sunnah Rasulullah, rojok kepada al-ulama warasatul anbiya yang telah saya mengaji. Tak kira apa juga bab, saya tak boleh mendahului Allah dan Rasul, sama ada dalam bab ibadat, muamalat, munakahat, jenayat. Allah Ta'ala kata jangan potong Allah dan Rasul, jangan mendahului Allah dan Rasul, dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa kamu nak kata, semua Allah dengar. Apa yang kamu nak buat, semua Allah tahu. Maka kata-kata dan perbuatan kamu itu jangan kamu pandai-pandai buat ikut kehendak pemikiran kamu yang cetek, takut dibimbangi ia bercanggah dengan kehendak Allah dan Rasul. Dan di antara yang diajak kepada para sahabat ketika hayat Nabi SAW, jangan angkat suara zurkah-zurkah ketika bercakap dengan Nabi SAW, seperti kamu menyaringkan suara sama-sama kamu dibimbangi, terhapus pahala amalan kamu dan dalam keadaan kamu tidak sedar. Ini ajak adab lagi dengan Nabi SAW. Kemudian Allah memuji orang yang merendahkan suara di sisi Nabi SAW. Dikatakan mereka itu orang yang telah diuji untuk takwa, dan mereka menzahirkan ketakwaan mereka dengan merendahkan suara di sisi Nabi SAW. Bagi mereka itu keampunan dan pahala yang besar. Ini cerita dalam surah, di awal surah Al-Hujurat. Kemudian dalam surah yang sama cerita orang yang paling mulia, iaitu pada ayat 9 hingga 13. Ayat 13 dalam suratul Hujurat. Ya ayat 13. Daripada 9 panjang sangat. Ayat 9 ni cerita kalau ada orang beriman yang berperang, berkelahi, maka perdamaikan antara keduanya. Jika salah satunya malah menzalimi satu yang lain, maka perangilah yang zalim itu sehingga ia kembali kepada perintah Allah. Jika ia telah kembali, maka perbaikilah, perdamaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berlaku adil. Itu cerita ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Kalau ada dua kumpulan orang beriman, mereka bercanggah, maka perdamaikan. Kawan ni, parti ni beriman, parti ni beriman, berkelahi sama antara satu sama lain, perdamaikan mereka. Perdamaikan mereka di atas dasar Islam. Ajak dua-dua tu kembali berpegang dengan ajaran Islam. Kalau hak satu lagi tak mau, buat zalim, buat naya, kena menolak ajaran Islam, maka kamu kena menentang mereka yang tak mau kepada ajaran Islam. Kamu kena ikut kumpulan yang hendak kepada ajaran Islam. Kamu kena bercanggah dengan kumpulan yang menolak ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kumpulan itu dah kembali kepada ajaran Allah, maka berlaku adillah kamu, kerana Allah cinta kepada orang yang adil. Itu satu. Ayat 9 surah Al-Hujurat. Ayat 10 menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
hanya sahaja orang beriman itu bersaudara, maka perdamaikanlah di antara dua saudara kamu dan bertakwalah pada Allah, mudah-mudahan kamu dirahmati. Ayat 10 kata orang beriman, kumpulan orang-orang yang mengucap dua kalimat syahadah, yang beriman dengan Allah, kita semua macam adik-beradik, macam dua beradik, macam abang dengan adik, macam kakak dengan adik, macam pak menekan dengan anak menekan, semacam adik-beradik yang secara keturunan. Kalau berlaku perselisihan, maka perdamailah antara kita semua secara adik-beradik, dan takutlah kepada Allah, pasti Allah memberi rahmat kasih sayangnya. Itu ayat 10. Ayat 11 pula tak bagi kita pemain orang. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang beriman, jangan mengejek, jangan mengolok-olok, jangan pemain sekumpulan kaum terhadap sekumpulan yang lain. Karena boleh jadi orang yang kita pemain pengejek itu lebih baik pada kita di sisi Allah. Asa an yakunu khairan minhum. Kemungkinan boleh jadi mereka yang diperolokkan itu lebih baik daripada orang yang memperolokkan. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Jangan orang perempuan mempermainkan perempuan yang lain, kemungkinan perempuan yang dipermainkan dan diperolok serta diejek itu lebih baik daripada orang yang mengejek dah. Wala talmizu anfusakum, jangan kamu saling mencela sesama kamu. Hang kutuk aku kutuk hang. Hang maki aku maki hang. Jangan mencela, kutuk mengutuk. Ni ayat Quran tak bagi, tapi hari ni orang kutuk mengutuk dalam Facebook, dalam grup WhatsApp, rata-rata ada. Parti A kutuk parti B, parti B hantam parti A. Mereka tak heran terhadap larangan Allah yang kata jangan kutuk-kutuk. Kalau kita rasa kita betul kelak hujah dan fakta, bagi mematahkan hujah dan fakta pihak lawan, tak perlu mencela dan kutuk sampai peringkat benci membenci, sampai peringkat benci kat saudara Islam lebih daripada benci kat orang kafir. Allah kata wala talmizu anfusakum, jangan kamu saling mencela antara sesama kamu. Wala tanabazu bil alqab, jangan kamu saling memanggil dengan gelaran-gelaran, yakni gelaran yang buruk. Kalau gelaran yang baik silakan. Gelaran yang baik seperti Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq. As-Siddiq gelaran yang baik. Umar Al-Faruq, Al-Faruq gelaran yang baik. Jadi Sayyidina Osman Dhunnurain, memiliki dua nur, itu gelaran yang baik. Gelaran yang baik teruskan. Gelaran yang jahat, yang buruk, yang menyakitkan hati orang yang digelar, jangan. Si fulan itu siapa? Si fulan itu digelar nama menantang kat dia, digelar kepada dia dengan gelaran yang buruk-buruk, tak elok. Gelaran yang tak elok, yang buruk, yang menyakitkan hati dia, jauhi. Wala tanabazu bil alqab, jangan kamu saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, seburuk-buruk panggilan itu nama yang fasik setelah dia beriman. Kita gelar dia dengan gelaran yang buruk. Si fulan siapa? Si fulan kaki minum arak, kaki mabuk. Kita gelar dia dengan kaki mabuk. Si fulan siapa? Tik judi. Gelaran lagu tu tak elok, dan kita tak mau orang yang digelar itu bersifat sedemikian. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, siapa tak bertaubat mereka itu orang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang beriman, jauhilah kebanyakan sifat zon, kebanyakan prasangka buruk. Sesungguhnya sebahagian prasangka buruk itu membawa dosa. Wala tajassasu, jangan kamu saling mencari aib orang lain. Jangan kamu duk mengintai, duk tanya kat kawan perangai buruk kawan ni, perangai buruk kawan tu. Tak boleh tajassus. Tajassus maksudnya kita buat kajian mencari sifat-sifat buruk orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan mengumpat sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain.
ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Orang mengumpat ni serupa orang makan daging saudaranya secara bangkai saudaranya secara mentah, maka kamu tak suka sedemikian. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Itu ayat 12. Ayat 13 yang berkaitan dengan takwa, Allah berfirman, ya ayyuhal nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya kami ciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Seorang lelaki Nabi Adam alaihi salatu wassalam, seorang perempuan Sayyidatina Hawa radhiyallahu anha. Jadi kami ciptakan kamu wahai seluruh manusia bermula daripada seorang lelaki Nabi Adam alaihi salatu wassalam, wa untha, dan seorang perempuan Sayyidatina Hawa. Setelah mereka berdua berkahwin melahirkan anak pinak sampai begitu ramai, maka Allah sebut ayat sambungan ayat, wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kamu semua secara dalam bentuk berbangsa-bangsa. Sya'bun bangsa, Sya'bu Misra bangsa Mesir, Sya'bu Malaysia bangsa Malaysia. Kami jadikan kamu bangsa-bangsa yang banyak, bangsa Eropah, bangsa Melayu, bangsa Arab, bangsa Jerman, bangsa Brazil, banyak bangsa. Ini bangsa Itali, cakap bahasa Itali. Ini bangsa cakap bahasa Inggeris. Ini cakap bahasa Siam, bangsa Siam. Ini bangsa Melayu, cakap Melayu. Ini bangsa Hindu, ini bangsa Cina. Banyak bangsa. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan berpuak-puak. Dalam bangsa tu pula ada banyak. Bangsa Melayu ada puak ni, ada puak ni, ada puak ni. Kumpulan-kumpulan daripada bangsa tu pun banyak. Untuk apa Allah ciptakan sebegitu banyak? Li ta'arafu, untuk kamu saling berkenal-kenalan. Jangan kamu belagak dengan sebab kamu bangsa orang putih belagak kat orang hitam. Tidak ada kelebihan sama sekali melainkan dengan takwa. Orang berkulit hitam kalau dia bertakwa lebih mulia daripada orang kulit putih kalau dia tidak bertakwa. Orang yang susah kalau dia bertakwa lebih baik daripada orang kaya kalau dia tidak bertakwa. Jadi kelebihan seseorang kepada seseorang yang lain bukan diukur kepada rupa paras, bukan diukur kepada duit ringgit, bukan diukur kepada jawatan dan gelaran, tapi diukur dengan takwa. Lalu Allah menyatakan sambungan ayat, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling tinggi takwanya di kalangan kamu. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengetahui, lagi Maha tahu, lagi Maha khabir, Maha teliti. Itu ayat 13 surah Al-Hujurat. Nanti kita sambung dalam pertemuan yang akan datang, masa sudah sampai kepada akhir. Bagaimana kisah ayat ini sehingga turunnya ayat ini? Bagaimanakah kisah yang berlaku? Disebutkan tentang sebab turun ayat ini oleh ulama dengan kisah 2-3 kisah yang akan kita ceritakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Oleh kerana esok tak ada kuliah duha, maka esok kita buat kuliah subuh macam biasa secara online, macam waktu ni juga insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.